Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majlis melalukan kehadiran yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak, barisan staf UiTM Cawangan Perak, barisan pemimpin Minggu Destinasi Siswa PMDS yang terdiri daripada barisan MPP dan delegasi Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak, seterusnya mahasiswa baharu yang akan meneruskan pengajian di UiTM Cawangan Perak sekalian. Selamat datang ke Minggu Destinasi Siswa sesi Oktober 2021 Februari 2022 yang membawakan tema Mahasiswa Bersinergi dan Berintegriti ke arah Kecemerlangan Universiti. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum sesi taklimat dimulakan, kita akan menyanyikan lagu Negaraku, Wawasan Setia Warga UiTM dan UiTM di Hatiku. Kami, para hadirin diminta untuk meletakkan tangan di dada sewaktu menyanyikan lagu UiTM di Hatiku. Semua diminta untuk bersedia. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pendarat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku.
Terima kasih kepada semua hadirin yang telah menyanyikan lagu sebentar tadi, terutamanya kepada mahasiswa baharu, kerana ini adalah titik bermulanya mahasiswa-mahasiswa sekalian sebagai warga UiTM. Semoga lagu ini sentiasa terpahat di hati dan jiwa mahasiswa sekalian serta memberikan semangat untuk melakukan yang terbaik sebagai mahasiswa di UiTM Cawangan Perak. Hadirin sekalian, majlis tanpa membuang masa kini ingin menjemput yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak untuk meneruskan sesi bicara rektor. Diharapkan semua mahasiswa dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya sepanjang sesi taklimat berlangsung. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Taufik selaku pengacara kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Siswa dan siswi yang saya kasihi sekalian, selamat datang ke UiTM Cawangan Perak, kampus Sri Iskandar dan kampus Tapah. Saya doakan siswa dan siswi berada dalam keadaan sihat hendaknya bersama dengan keluarga, di rumah ataupun di premis kediaman masing-masing. Di dalam pandemik COVID-19 ini, maka bicara rektor Minggu Destini Siswa UiTM Cawangan Perak dilaksanakan secara atas talian atau secara maya. Walau bagaimanapun, siswa dan siswi yang telah berdaftar di UiTM Cawangan Perak adalah dekat di hati saya. Tuan-tuan dan puan-puan, siswa dan siswi yang saya kasih sekalian, tahniah dan syabas atas kejayaan semua siswa dan siswi kerana dapat mengikuti ataupun dapat menerima tawaran pengajian di UiTM Cawangan Perak di dalam program pengajian di fakulti yang ditawarkan program pengajian di UiTM Cawangan Perak. Tahniah dan syabas atas kejayaan, memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2020 yang sudah tentu ia salah satu daripada kenangan terindah bagi siswa dan siswi kerana pada ketika ini pandemik COVID-19 melanda dan kebanyakan siswa dan siswi meneruskan pembelajaran secara PDPR dari rumah dan dalam masa yang sama ada beberapa sesi pertemuan dengan cikgu dan sebagainya dan akhirnya menduduki peperiksaan pada awal tahun 2021 dan kemudiannya berjaya memperolehi keputusan yang cemerlang sehingga layak diterima masuk ke UiTM Cawangan Perak. Tahniah dan syabas saya ucapkan sekali lagi. Siswa dan siswi yang saya kasih sekalian, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan selamat datang ke keluarga besar UiTM. Yang mana UiTM Cawangan Perak ini adalah di antara 12 kampus negeri yang terdapat di seluruh Malaysia yang melibatkan 35 kampus di seluruh negara. Dan dalam masa yang sama, jumlah pelajar UiTM adalah seramai hampir 165,000 orang. Dan jumlah kaki tangannya mencecah hampir kepada 18,000 orang di seluruh Malaysia. Jadi siswa dan siswi keluarga besar UiTM ini adalah antara yang terbesar dalam sistem pengajian pendidikan tinggi di negara kita dan kemungkinan juga antara yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pelajarnya yang hampir mencecah 165,000 orang pelajar dan kemudian mempunyai alumni yang telah pun ataupun yang akan mencecah kepada 1 juta orang sedikit masa lagi. Jadi inilah satu keluarga UiTM yang sangat besar yang terdapat di seluruh sistem di negara kita dan dalam masa yang sama kekal dan juga fokus kepada misi dan misi untuk menjadikan ataupun untuk memberi peluang pendidikan kepada Bumi Putra, kaum Melayu Bumi Putra dan juga Bumi Putra yang terdapat di Sabah dan Sarawak kepada satu program pengajian di peringkat pengajian tinggi. Yang mana di UiTM Cawangan Perak, kita menawarkan program-program berbentuk profesional, separa profesional dan juga program-program yang diterima ataupun yang mempunyai kehendak pasaran yang tinggi. Bagi siswa dan siswi semester 1, antara beberapa program yang mungkin terlibat ataupun yang akan terlibat dengan sesi secara terus bersama dengan pensyarah dan juga sesi pengajaran dan pembelajaran di UiTM Cawangan Perak, kampus Sri Iskandar, ialah melibatkan, saya ingat daripada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka
2 program iaitu Diploma Seni Reka Fashion dan juga Diploma Seramik ya daripada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, dan pelajar-pelajar daripada Sarjana Bina Sains Seni Bina. Walau bagaimanapun, siswa dan siswi jangan bimbang kerana insya-Allah dalam esok ataupun lusa kita akan mewawarkan di dalam laman sesawang UiTM ataupun dalam website UiTM Cawangan Perak senarai pelajar-pelajar yang akan kembali ke kampus ataupun yang akan meneruskan pelajaran secara fizikal di kampus di Sri Iskandar ataupun di kampus Tapah. Walau bagaimanapun, siswa dan siswi semester 1 yang saya kasih sekalian, jika siswa dan siswi mempunyai masalah dari segi akses internet yang cukup rendah dan juga tidak mempunyai sebarang fasiliti ataupun kemudahan, siswa dan siswi boleh berhubung dengan bahagian hal ehwal pelajar untuk memberikan nama dan juga untuk memohon masuk ke dalam UiTM untuk meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian di kolej-kolej kediaman yang ditetapkan sama ada di kampus Tapah ataupun sama ada di kampus Sri Iskandar. Jadi ini boleh dilaksanakan kerana pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah pun dalam satu kenyataan rasmi memberikan kelonggaran dan juga kebenaran kepada 10 kategori pelajar yang berkeperluan untuk kembali ke universiti mulai 15 Oktober 2021. Siswa dan siswi yang saya kasih sekalian, bagi pengenalan UiTM ini kita lihat kepada moto yang biasa kita gunakan iaitu usaha, takwa dan mulia. Dan visi UiTM ialah untuk menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang mempunyai daya saing global dan juga beretika. Dan misi UiTM ialah untuk mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan juga etika keprofesionalan. Objektif UiTM saya telah jelaskan lebih awal tadi iaitu untuk menyediakan peluang kepada siswa dan siswi untuk mengambil peluang untuk mengikuti pendidikan yang bertaraf profesional dalam masa yang sama untuk memenuhi pasaran guna tenaga yang ini adalah janji UiTM kepada kerajaan untuk memastikan orang Melayu Bumiputera mempunyai pendidikan yang berkualiti dan dalam masa yang sama dapat memainkan peranan kepada pembangunan masyarakat, komuniti dan juga negara kita pada masa hadapan. Siswa dan siswi yang saya kasihi, yang ini ialah berkaitan dengan Chancellor UiTM termaktub dalam Akta Universiti Teknologi Mara 1976, Akta 173 yang mana Chancellor UiTM adalah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Universiti. Dan buat masa ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah adalah Chancellor UiTM pada ketika ini selaras dengan pelantikan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong negara kita. Pro-Chancellor UiTM terdiri daripada mereka-mereka yang dilantik oleh Chancellor untuk menjalankan ataupun untuk mewakili Chancellor bagi istiadat pengundian ijazah ataupun sijil kepada graduan-graduan yang tamat pengajian di UiTM. Sebagai contoh, kita ada yang berbahagia Tan Sri Panglima Datuk Sri Haji Arsyad Ayub, kemudian kita ada Tan Sri Dr. Salihuddin, Tan Sri Zarina dan juga mereka dan juga beberapa lagi yang lain sebagai Pro-Chancellor UiTM. Siswa yang siswi yang saya kasih sekalian, Ahli Lembaga Pengarah Universiti bertanggungjawab ke atas UiTM. Kita diketuai oleh pengurusi Ahli Lembaga Pengarah Universiti yang dilantik oleh Menteri Pengajian Tinggi iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Dr. Ibrahim Abu Shah dan dibantu oleh Ahli Lembaga Pengarah Universiti lain yang terdiri daripada Naib Chancellor dan juga pendaftar UiTM bersama ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti lain yang dilantik oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Pengurusan eksekutif UiTM adalah pengurusan yang bertanggungjawab untuk memastikan supaya semua hal ehwal pentadbiran dan juga urusan takbir urus universiti dapat berjalan dengan baik
kita diketuai oleh Naib Chancellor iaitu Profesor Teknologis Dr. Rozia Muhammad Jano sebagai Naib Chancellor UiTM, dan dalam masa yang sama Profesor Dr. Muhammad Sazili Shahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, menjalankan tugas Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa dan dibantu oleh beberapa Timbalan Naib Chancellor yang lain. Bagi UiTM Perak, siswa dan siswi yang saya kasih sekalian, saya bertanggungjawab terus kepada Naib Chancellor yang mana saya dilantik oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pengajian Tinggi untuk mengetuai UiTM Cawangan Perak dan dibantu oleh timbalan-timbalan rektor, dan bagi kampus Tapa kita mempunyai penolong rektor, dan insya-Allah beberapa siri yang akan datang akan bersama dengan timbalan-timbalan rektor ini dan juga penolong-penolong rektor ini bagi memastikan siswa dan siswi dapat mengenal pasti mereka di dalam organisasi UiTM Cawangan Perak. Inilah kami sebagai pengurusan eksekutif di UiTM Cawangan Perak. Saya memperkenalkan diri walaupun telah diperkenalkan oleh saudara Taufik tadi, Profesor Surveyor Dr. Muhammad Yusof Hamid. Siswa dan siswi boleh berhubung dengan saya bila-bila masa. Saya di Facebook hanya typekan saja Mak Yusof Hamid dan bolehlah like ataupun bolehlah friend request, dan insya-Allah saya tak keberatan menerima siswa dan siswi sebagai kawan alam maya. Dalam masa yang sama bolehlah melawat kepada website saya, type sahaja Profesor Mat Yusof Hamid, maka akan keluarlah website saya dan boleh mengikuti konten ataupun apa yang terdapat dalam website saya. Beberapa penerbitan, buku-buku terbitan, jurnal-jurnal terbitan, termasuk juga kurikulum vitae dan juga termasuk juga beberapa catatan saya di dalam laman website tersebut. Jadi siswa dan siswi boleh mengikuti saya di Facebook Rektor UiTM Cawangan Perak ataupun Facebook personal saya Mat Yusof Hamid, ataupun dalam website saya Profesor Mat Yusof Hamid. Typekan di Google saja, zaman sekarang ini memang mudah, di type saja nama dan sebagainya, kita boleh mendapatkan link dan juga maklumat sama ada di ResearchGate ataupun di Google Scholar berkaitan dengan akademia yang terdapat di universiti buat masa ini. Jadi itu sekadar pengenalan dan salam perkenalan saya kepada semua siswa dan siswi yang saya kasih sekalian. Saya dibantu oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, Profesor Madya Teknologis Dr. Nurhayati Baharun. Jadi insya-Allah akan bersama dengan siswa dan siswi dalam slot bersama Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik. Saya juga dibantu oleh Surveyor Dr. Muhammad Azian Zaidi, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Profesor Madya Dr. Nur Hisham Ibrahim, Timbalan Rektor Pendidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni. Profesor Madya Dr. Ahmad Saiful Azlin Putih Salin, Penolong Rektor bagi kampus Tapa yang melibatkan 3 fakulti utama iaitu Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Gunaan dan juga Fakulti Perakaunan di kampus Tapa. Manakala di kampus Sri Iskandar terdapat Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, dan fakulti yang terbesar di UiTM Sri Iskandar ataupun di UiTM Cawangan Perak iaitu Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur di bawah Jabatan Alam Bina dan Teknologi. Siswa dan siswi, ini adalah Puan Jonah Hidayati Kamaruzaman, Timbalan Pendaftar Kanan UiTM Cawangan Perak, dan Cik Muhammad Hairi Ramli, Certified Accountant, Timbalan Bendahari Kanan. Jadi ini adalah barisan pengurusan eksekutif UiTM Cawangan Perak. And they will be supported by 449 non-academic staff. Okay, this is some of the people that lead in terms of faculty. So Ketua Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi from FSPU is Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Hafizah Abdul Rahman. And then Ketua Pusat Pengajian Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka for Art and Design Dr. Zainuddin Magno. Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Gunaan Puan Farisha. Dan Ketua Pusat Pengajian Perakaunan Cik Ahmad Zulhemi alias. Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Komputer dan Matematik Dr. Khairul-Liza Ahmad Saleh. Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Bahasa Dr. Putri Rohani. So normally for APB ataupun for bahasa, pelajar-pelajar ataupun siswa dan siswi akan get in touch with this coordinator or Ketua Pusat Pengajian during semester 1 until semester 3, which is this course ataupun subjek ini ditawarkan di peringkat semester 1 hingga semester 3. Ketua Pengasas Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary or ASIS Dr. Muhammad Zahirwan, Ketua Pusat Pengajian Siswaza Profesor Madya Surveyor Dr. Haryati Muhammad Isa, dan bagi ISEP
Ketua Pusat Pengajian Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional Encik Nazri Muhammad. This is a few pengurusan dalaman yang ada di UiTM Cawangan Perak, consists of coordinator di Fakulti Pengurusan Perniagaan, Unit Pra Pengajian Tinggi PPT Puan Norzalina Muhammad Salim, dan Ketua Unit Pengurusan Kualiti Dr. Suraya, Dr. Katrina Ketua Sistem Audit, Dr. Fazil is Ketua Unit Komunikasi Korporat, Koordinator Pendidikan RMU Dr. Asmalia, Dr. Irwan, Koordinator Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni, Puan Izmayani, Dr. Junaida, Dr. Wan Samsul. All of this is our line-up bagi koordinator pengurusan dalaman yang terdapat di UiTM Cawangan Perak. Ya. And then of course ini akan diperkenalkan oleh Timbalan Rektor HCP nanti dan juga HCA, betul mereka-mereka yang ada di kampus, termasuk juga mereka yang memegang jawatan di kampus Tapah. Saya cepatkan saja betul senarai yang ada ini. Dan kalau kita lihat, inilah yang saya harapkan daripada siswa dan siswi untuk like and follow us. Kalau website tadi, kita ada website di perak.uitm.edu.my version 3 for our website. For Facebook at UiTM Perak Official. So all the event, activities, information dan sebagainya will be upload into this Facebook. And then can follow us through Instagram at UiTM Perak Official, through Twitter UiTM Perak, dan YouTube seperti yang kita dapat saksikan pada hari ini, Web TV UiTM Perak. So this is our tagline in terms of comprehensive university with community-based and global orientation. So as a universities, so we need to ensure that we are attached, we are connected with a community surround us, and then at the same time, we need to play an active role to become a global orientation or global player. Right, siswa dan siswi yang saya kasihi sekalian, seperti yang saya katakan pada awal tadi, UiTM Cawangan Perak lebih memfokuskan kepada dua tagline penting dalam Minggu Destinasi Siswa ini, iaitu dari segi sinergi dan juga yang kedua ialah dari segi integriti daripada kalangan siswa dan siswi. Jadi bagi kalangan siswa dan siswi yang baru sahaja melapor diri dan menjalani sesi pendaftaran secara atas talian dan mengikuti Minggu Destinasi Siswa ini secara atas talian, insya-Allah saya doakan dalam sedikit masa lagi apabila pulih saja pandemik COVID-19 ini dan apabila negara diisytiharkan ke arah endemik COVID-19, ya, yang mana COVID-19 ini akan treat ataupun akan dilihat sebagai salah satu daripada penyakit yang berada dalam komuniti. Jadi kita perlu hidup dalam SOP ataupun Standard Operational Procedure yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita insya-Allah saya jangkakan pada awal tahun hadapan ataupun pada semester kedua siswa dan siswi, kemungkinan besar kita akan mengadakan kembali sesi secara face to face ataupun secara bersemuka ataupun secara fizikal di UiTM. Walau bagaimanapun seperti yang saya katakan pada awal tadi, iaitu siswa dan siswi jika mempunyai keperluan, jika mempunyai masalah, so bolehlah menghubungi bahagian hal ehwal pelajar UiTM Cawangan Perak, gunakan website kita, search all the person ataupun the contact person dan hubungi mereka jika ada masalah-masalah yang tak dapat diselesaikan. Saya cukup faham dalam keadaan situasi sekarang dan malah beberapa hari yang lepas telah dilaporkan oleh pihak media berkaitan dengan kisah seorang pelajar daripada kampus Sri Iskandar yang mengikuti program diploma pengurusan hartanah yang telah kematian ibu penjaganya di Kelantan, dan dalam masa yang sama beliau menjaga adik yang kelainan upaya, dan dalam masa yang sama perlu menumpukan tumpuan untuk meneruskan pengajian di UiTM. InsyaAllah di UiTM Cawangan Perak ini apabila siswa dan siswi telah pun berdaftar sebagai pelajar, kebajikan, kepentingan dan juga keperluan pelajar akan menjadi matlamat dan juga akan menjadi fokus kepada perkhidmatan staf, perkhidmatan bahagian dan juga unit yang terdapat di UiTM Cawangan Perak. Jadi bolehlah di-email kepada saya ataupun boleh dimaklumkan kepada saya kalau apa-apa perkara yang diperlukan ataupun terus berhubung dengan bahagian ataupun unit yang berkaitan
jika berkaitan dengan kebajikan dan juga kemudahan dan juga apa-apa perkara yang diperlukan, maka bolehlah berhubung dengan bahagian hal ehwal pelajar. Jika ia berkaitan dengan masalah akademik, pendaftaran program, kursus dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan pejabat fakulti masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, di 5 pejabat utama ini, di Pejabat Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur di bawah Jabatan Alam Bina dan Teknologi, di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, di Fakulti Perakaunan, di Fakulti Sains Gunaan dan juga di Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Jadi siswa dan siswi yang saya kasih sekalian, jangan dibiarkan masalah ataupun perkara-perkara yang tidak selesai itu disimpan. Jadi hubungi terus pihak universiti, insya-Allah dari masa ke semasa kita akan membantu siswa dan siswi. Bagi mereka yang berkurang kemampuan ataupun keluarga yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, jangan bimbang. Hubungi pihak UiTM. Jika dari segi pembayaran yuran kita boleh menangguhkan bayaran yuran sehingga beberapa hari peperiksaan akhir yang hendak dilaksanakan, dan dalam masa yang sama insya-Allah kita akan cuba bantu melalui bahagian zakat dan sedekah UiTM Cawangan Perak, yang mana kita akan kenal pasti bantuan yang boleh diberikan kepada pelajar. Sebagai contoh, pada semester yang lepas, kita telah pun memberi bantuan kepada pelajar-pelajar daripada kalangan golongan B40 ataupun yang betul-betul memerlukan. Contohnya, kita telah pun menghantar secara pos dan menghantar ke rumah siswa dan siswi komputer riba digunakan bagi tujuan ataupun maksud ODL, dan juga dalam masa yang sama kita beri bantuan secara one-off kepada pelajar-pelajar yang memerlukan berbentuk wang tunai dan sebagainya untuk membeli plan data bagi internet dan sebagainya bagi memastikan pengajian dan pengajaran dapat dilaksanakan daripada rumah. Dan bagi mereka yang kurang berkemampuan, memerlukan perkhidmatan infrastruktur ataupun talian internet yang baik dan sebagainya, bolehlah datang ke UiTM Cawangan Perak ataupun boleh berhubung dengan pihak HCP. Jika jauh, maknanya duduk di Sabah dan Sarawak, tidak perlu datang ke UiTM Perak, tapi boleh datang ke UiTM Sabah ataupun ke UiTM Sarawak, ataupun kalau berada di Kelantan, Terengganu dan sebagainya, boleh ke UiTM Terengganu ataupun UiTM Kelantan, maklumkan kepada pihak HCP dan kita akan menguruskan kepada cawangan yang terdekat untuk siswa dan siswi jika ada kekosongan untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian di kolej. Tapi kami di Sri Iskandar dan juga kampus TAPA mengalu-alukan kedatangan siswa dan siswi jika ada keperluan. Walau bagaimanapun bagi mereka yang telah selesa, kondisif, meneruskan pembelajaran di atas talian daripada rumah, maka teruskanlah pelajaran dan pembelajaran tersebut, dan insya-Allah dengan berkat bimbingan dan juga dorongan dan juga kerjasama dan juga guidance ataupun tunjuk ajar yang diberikan oleh pesyarah, saya cukup yakin proses pembelajaran secara open distance learning ini, sama ada secara atas talian, secara record dan sebagainya, akan memberikan kejayaan kepada siswa dan siswi. Dan kita telah pun mempunyai pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran secara open distance learning ini selama hampir 1.5 tahun, dan alhamdulillah keputusannya sangat memberangsangkan. Ramai pelajar yang memperoleh kejayaan yang cemerlang sebagai penerima anugerah dekan, iaitu memperolehi cumulative grade point average 3.5 and above ataupun himpunan purata nilai grade 3.5 ke atas, dan jaga peningkatan kepada penganugerahan anugerah Naib Chancellor UiTM yang mana siswa dan siswi memperolehi keputusan peperiksaan 3.5 setiap semester pengajian. Jadi melayakkan untuk menerima anugerah Naib Chancellor. Jadi itu perkara yang pertama yang saya ingin tekankan. Jika ada masalah dari segi accessibility, masalah dari segi pengajaran dan pembelajaran, masalah dari segi untuk kelangsungan untuk meneruskan pengajian, contohnya dari segi aspek kewangan, bantuan keluarga dan sebagainya, ataupun bantuan yang terus kepada siswa dan siswi, maklumkan kepada jabatan ataupun jawatan kuasa tabung amanah, sedekah dan wakaf UiTM Cawangan Perak, juga bahagian hal ehwal pelajar, dan saya yakin insya-Allah besok Dr. Azian akan menerangkan lagi beberapa inisiatif ataupun beberapa sumbangan-sumbangan kebajikan pelajar, tabung kesihatan pelajar dan juga beberapa perkara yang bermanfaat kepada kebajikan pelajar yang saya kasih sekalian. Perkara yang seterusnya, siswa dan siswi,
Apabila kita ingin mencapai kecemerlangan di universiti ini, maka saya menyarankan siswa dan siswi yang pertama mempunyai sikap disiplin yang cukup tinggi dalam meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian ataupun secara ODL ini. Disiplin yang tinggi ini ialah seperti apabila sesi kuliah dimulakan pada pukul 8 pagi, maka kita telah pun berada di hadapan komputer, di hadapan laptop dan sebagainya untuk meneruskan sesi pembelajaran. Dan dalam masa yang sama, kita mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak pensyarah, contohnya untuk melihat wajah kita, mengambil kedatangan, dan dalam masa yang sama pengedaran nota dan juga kuliah dan dijalankan, dan dalam masa yang sama memberikan respon ataupun feedback kepada pensyarah-pensyarah yang mengajar. Yang kedua, selain daripada mempunyai disiplin yang tinggi, kita perlu menanamkan sikap untuk berjaya dan mempunyai kemahuan yang tinggi. We must have our own desire. So what is your desire state after 2.5 years, after 3 years study in UiTM Perak? So you must have your own plan from today. So apabila telah mendaftar UiTM Cawangan Perak, sasaran kita, visi kita, mission kita pada masa akan datang perlu jelas. Iaitu dalam masa 2,5 tahun, saya perlu memperolehi diploma sains komputer, ataupun saya perlu memperolehi diploma sains actuary, ataupun saya perlu menerima diploma seramik, ataupun dalam masa 3 tahun saya akan dapat ataupun akan memperolehi diploma pengurusan hartanah. Dan vision board saya diteruskan lagi selepas 2 tahun daripada itu, saya akan memperolehi pengajian ataupun sijil di peringkat sarjana muda pula selepas daripada itu. Dan kemudian saya akan bekerja ataupun meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat program masters ataupun PhD, ataupun terus bekerja dengan industri dan dalam masa yang sama menyempurnakan keperluan-keperluan sebagai seorang profesional. Sama ada seorang profesional juru ukur bahan, sama ada profesional seorang juru ukur bangunan, sama ada seorang profesional arkitek, sama ada seorang profesional seni bina dalaman, ataupun sama ada profesional seni bina lanskap, ataupun mereka yang memfokuskan kepada kreativiti dan seni untuk menjadi seorang artis yang tersohor, yang terkenal, mempunyai galerinya yang sendiri dan mempunyai pengikutnya yang tersendiri dan mempunyai nilainya yang tersendiri, siswa dan siswi. Jadi perkara yang kedua, selain daripada berdisiplin, kita perlu rajin dan juga kita perlu mempunyai visi dan misi yang jelas ke hadapan. Ya? Dan perkara yang ketiga, seperti yang saya sarankan dalam pertemuan dengan siswa dan siswi dalam bicara rektor ini, saya mengajak semua siswa dan siswi yang baharu yang mempunyai kemahiran, yang mempunyai kita katakan bakat yang tersembunyi ataupun mempunyai kemahiran yang tersendiri, contohnya pandai berdebat ataupun mempunyai kemahiran berpuisi, berpidato, dan dalam masa yang sama mempunyai kemahiran-kemahiran lain dari segi mahir permainan catur ataupun taekwondo ataupun pernah mewakili negeri dalam sukma dan sebagainya. Jadi kami di UiTM Cawangan Perak mengalu-alukan bakat-bakat ini untuk terus menyumbang dan dalam masa yang sama sukan antara fakulti, sukan antara kolej kediaman dan dalam masa yang sama sukan di antara program dilaksanakan oleh Majlis Perwakilan Pelajar melalui bahagian ataupun unit sukan UiTM Cawangan Perak, bahagian hal ehwal pelajar dan juga beberapa persatuan di bawah co-curriculum UiTM Cawangan Perak. Jadi ayuh sertai kami, ayuh tunjukkan bakat dan dalam masa yang sama mewakili UiTM Cawangan Perak sama ada ke peringkat global, mewakili universiti dalam sukan antara universiti ataupun mewakili universiti di peringkat negeri, daerah ataupun dari peringkat negara, mewakili Malaysia di pesada yang ditetapkan. Siswa dan siswi yang saya kasihi sekalian, selain daripada itu, saya mengajak siswa dan siswi untuk kita sentiasa melihat ke hadapan dan dalam masa yang sama menambah ilmu pengetahuan yang terdapat dalam konteks semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, semasa tempoh melaksanakan pembelajaran secara atas talian, kerana siswa dan siswi boleh mengikuti program-program lain selain daripada program akademik yang ditawarkan di UiTM. Sebagai contoh, MASMED ataupun kita punya pusat keusahawanan UiTM
sentiasa menawarkan program-program bagi siswa dan siswi yang berminat untuk menjadi usahawan. Jadi walaupun kita mengikuti program profesional di UiTM Cawangan Perak ini, kita masih lagi berpeluang untuk mengikuti dan juga untuk mengasah bakat kita sebagai seorang usahawan. Jadi kalau siswa dan siswi telah pun menjadi usahawan di Shopee ataupun di PG Mall ataupun di beberapa laman atas talian yang lain dan sebagainya, teruskan usaha tersebut dan berdaftar di bawah Masmed UiTM untuk menjadi seorang graduan ataupun untuk menjadi seorang siswa dan siswi yang akan menjadi usahawan pada masa akan datang. Jadi itu antara peluang dan juga ruang yang diberikan kepada siswa dan siswi kerana selain daripada program akademik, program-program yang membentuk ke arah kepimpinan untuk menjadi seorang majlis perwakilan pelajar, untuk menyertai kursus-kursus yang berkaitan dengan kepimpinan sebagai seorang mahasiswa dan dalam masa yang sama untuk mengikuti kursus-kursus keusahawanan amat digalakkan. Dan malah UiTM menyediakan modal asas kepada siswa dan siswi yang minat untuk berniaga di dalam kampus ataupun di atas talian melalui modal tanpa berbayar sejumlah RM3,000 dan diperlukan untuk membayar balik tanpa bunga ataupun tanpa interest sebanyak RM3,000 selama 10 bulan. Jadi siswa dan siswi boleh menggunakan peluang dan juga ruang yang ada ini untuk supaya dilatih untuk menjadi seorang usahawan dan dalam masa yang sama program-program lain yang diperlukan untuk sebagai membentuk jati diri kita, membentuk disiplin dan sebagainya, dan jika kita cukup syarat, kita boleh mengikuti program-program badan beruniform yang lain seperti program Ko-Suksis, iaitu yang ini berkaitan dengan Inspektor Polis selama 5 semester pengajian di UiTM dan ia akan memberikan nilai tambah jika tuan-tuan ataupun siswa dan siswi hendak mengikuti pasukan polis diraja Malaysia. Dan juga boleh mengikuti latihan dari segi ko-siswanya dan juga beberapa ko-kurikulum yang lain seperti Komander Kesatria UiTM dan beberapa badan beruniform yang lain yang boleh melatih siswa dan siswi untuk berketerampilan. Bukan sahaja untuk mencapai dari segi kejayaan dalam bidang akademik, tapi dari juga aspek ko-kurikulum dan juga dari segi aspek kerohanian dan juga dari segi aspek lain-lain nilai tambah yang diperlukan sebagai seorang mahasiswa yang berjaya. Saya nampak beberapa komen daripada siswa dan siswi, private chat dan sebagainya. So ada yang daripada program ukur bangunan. Yes, very proud of you. Welcome to program Building Surveying Division. So I'm a professor in facilities management dalam bidang ukur bangunan. Jadi selamat berkenalan dan mungkin dapat kita berjumpa satu masa nanti di peringkat pengajian sarjana muda ataupun di peringkat masters ataupun PhD nanti. Kalau ada soalan, linkkan saja di private chat tersebut. Saya tidak mempunyai masalah untuk menjawab soalan-soalan tersebut daripada siswa dan siswi kerana kita tahu bahawa siaran secara langsung ini kalau tidak ada two-way communication, kita mendengar dan akhirnya kita pun tidak dapat memberikan tumpuan dan juga fokus. Jadi saya rasa cukup 3-4 perkara yang saya sampaikan kepada siswa dan siswi. Yang pertama, kita perlu mempunyai sifat disiplin, rajin dan mempunyai visi dan misi yang jelas untuk belajar di UiTM ini. Dan yang ketiga, serlahkan bakat, kompetensi, kecemerlangan siswa dan siswi dalam apa jua bidang, sama ada kepimpinan, sukan, khidmat komuniti, sukarelawan dan juga apa-apa jua bidang yang diceburi. Dan yang terakhir sekali, yang keempat yang saya ingin mengajak siswa dan siswi iaitu berkaitan dengan integriti dan juga berkaitan dengan sasian rupa diri dan juga disiplin. Sebagai pelajar UiTM, kita dididik supaya sentiasa mempunyai integriti yang tinggi, disiplin yang tinggi, sasian rupa yang tinggi kerana kita mencerminkan budaya bangsa kita, orang Melayu Bumi Putera dan juga kaum-kaum Bumi Putera yang terdapat di negara kita. Jadi kita berbeza dengan 20 universiti lain yang terdapat di negara kita kerana kita mempunyai visi dan misi yang cukup jelas, yang cukup berbeza, iaitu untuk memastikan
komuniti ataupun untuk memastikan kaum Bumi Putra, Melayu Bumi Putra mendapat pendidikan yang sempurna selain daripada dilatih untuk menjadi seorang profesional yang terkehadapan pada masa akan datang. Ada soalan yang berkaitan dengan menembak. Di UiTM Perak ini kita tidak ada lapang sasar ya. Kita kalau di kampus Kuala Terengganu ada lapang sasar. Saya pernah menembak di sana dengan menggunakan senjata M16. Tapi kalau di UiTM Cawangan Perak ni kita tidak ada lapang sasar dan kawasan kita juga agak terhad. Jadi kebiasaan bagi siswa dan siswi yang mengikuti program Sukosubsis dan juga dalam masa yang sama program yang berkaitan dengan badan beruniform, maka kita akan bawa mereka ke lapang sasar yang berhampiran untuk meneruskan aktiviti tersebut. Sama ada di kamp pasukan gerakan AM di di Ipoh ataupun di beberapa kawasan yang lain yang berhampiran dengan universiti. Bowling, yes, kita ada 200 meter daripada UiTM Cawangan Perak. Kita ada pusat tampin bowling di Billion. Jadi that will be on sukan yang ada dan kebanyakan pelajar akan bertumpu kepada tempat-tempat ini pada cuti hujung minggu dan sebagainya. Memanah, yes, we have memanah, fasiliti memanah ada, Nabila, yes, we have. Muhammad Adli tadi nak masuk kampus, maklumkan saja nama kepada pihak ICP Muhammad dan dalam masa yang sama berikan alasan kepada nak masuk kampus tadi mungkin untuk belajar secara ODL dengan lebih baik dan sebagainya dan tidak ada akses talian di rumah dan sebagainya. So daftarkan nama dan nanti apabila telah cukup suntikan dos vaksin vaksin COVID-19 itu penting, cukup 2 dos vaksin maka kita boleh. Pentang sebutan betul tidak betul saya tak pasti. Ada ya. Badminton of course ada. Rugby kita ada 2-3 padang Fahmi, jangan bimbang. E-sport adalah sukan yang telah dipelopori di UiTM dan sekarang ni pun kita dalam proses perlawanan e-sport antara fakulti ya. Futsal dan juga gym semuanya ada. Semua kemudahan fasilitis lengkap. Berkuda tak ada Hanis, kita kena perlu ke Ipoh untuk untuk dapatkan aktiviti berkuda di sana. Silat, ada persatuan silat, silat seni cekak dan juga silat Hanafi dan taekwondo dan juga karate do. Kita akan ada persatuan itu di dalam kampus. Hoki Danish ada, tak ada masalah. Turf hoki yang tak ada. Hoki ada, boleh bermain tapi turf hokinya tak ada. Ya. Seni of course ada dance seni Fatin Najwa. Dance seni ni kita boleh ikuti dari segi kelab. Dan kebanyakan daripada mereka yang mengikuti dance seni ini akan membuat persembahan mewakili universiti bagi program-program rasmi dan juga program-program di dalam kampus. Jadi a lot of things sebenarnya yang dapat kita laksanakan apabila kita berada secara face to face. Tapi buat masa ini apabila ODL banyak perkara yang kita tak ada. Tapi kita akan lihat dari masa ke semasa untuk perkara ini dapat digunakan kepada pelajar-pelajar. Rugby untuk perempuan, yes of course, tak ada isu. Ya. Paint gun kita ada yang lepas. Tapi not maintain properly, ini nama ni pun kena tukar lah. Nama-nama karakter-karakter ni kadang-kadang letak nama yang betul lah ya. Dark Dragon lah apalah, kita tak boleh lah. So the first thing yang you nak kena tukar all siswa dan siswi, your email tu ya. Your email rasmi. Letaklah nama proper dan juga alamat Gmail yang baru dan sebagainya. Tak usahlah letak Dragon, COVID-19, apa nama cerita Korea ke dan sebagainya tu tak usahlah ya. Sebabnya kita dalam universiti kita dah mula mengamalkan profesionalisme. So nama kita gunakan nama penuh, email dan sebagainya. Walaupun dia belia dan juga tak disukai tapi dia memudahkan komunikasi antara pihak pengurusan universiti dan pihak siswa dan siswi melalui satu medium komunikasi yang berkesan. Syazwana, basketball, pingpong, Amar semuanya ada. Swimming pool tak ada, kita kena ke UTP kalau kita nak guna that swimming pool. Ya. Yang muzik kita ada brass band dan juga kita ada a few team yang berkaitan dengan muzik Hafiz ya. Lain-lain paintball kita dah tadi, make founder, volleyball of course ada.
right? And then the cycling, yes, Asali, kita ada beberapa basikal dan you can bring your own bicycle at this campus. Might be not this year, might be early next year, March, kita insyaAllah boleh masuk dan kita boleh go for all this kind of activity. Termasuk frisbee, e-sport dan sebagainya, ya Sarah? So I think all the things that have been highlighted dalam this bual bicara bersama dengan saya pada petang ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar dan juga bagi mereka yang menguruskan Minggu Destinasi Siswa UiTM Cawangan Perak pada sesi kali ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Dan kepada siswa dan siswi yang saya kasih sekalian, feel free to like my Facebook dan juga ke blog saya, dan dalam masa yang sama boleh mengikuti Facebook Rektor UiTM Cawangan Perak dan juga Facebook Official UiTM Cawangan Perak. So all the best to all of you. Jika ada apa-apa masalah dan sebagainya, email kepada saya dan juga kepada staff-staff ataupun kepada staff-staff yang terdapat di UiTM Cawangan Perak, Kampus Iskandar ataupun TAPA, insya-Allah we will take action that we will ensure that you have a conducive learning environment at UiTM Perak, Kampus Sri Iskandar and Kampus TAPA. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mak Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak, di atas sesi perkongsian dan info-info yang telah disampaikan sebentar tadi. Sedikit rumusan daripada saya, pertamanya adalah berkaitan dengan ramai para pelajar yang bertanya berkaitan dengan rektor itu apa. Jadi mudah saya nak jawab, rektor itu siapa? Prof Rektor lah yang saudara-saudari dengar taklimat pada petang ini merupakan kita katakan sebagai ketua di UiTM Cawangan Perak. Kalau di peringkat UiTM kita ada Vice Chancellor, di peringkat UiTM Cawangan Perak kita ada rektor. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan professionalism yang Prof Rektor menegur kita sebentar tadi berkaitan dengan nama email kita dan sebagainya, adalah satu teguran yang baik yang perlu kita sebagai mahasiswa untuk kita tekankan. Kerana saya yakin semua yang telah mendapat kita kata masuk ke dalam UiTM Cawangan Perak ini merupakan mahasiswa-mahasiswa yang cukup hebat. Walau bagaimanapun dengan kehebatan kita di dalam akademik, tidak cukup untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang outstanding di luar sana. Jadi kepimpinan, sifat kepimpinan itu perlu ada, sifat professionalism itu perlu ada. Tak semestinya kita perlu serius sepanjang masa. Ada ketika kita boleh bersukan, kita boleh bersukaria. Tetapi bila kita berada di dalam satu sesi yang formal bersama dengan Prof Rektor kita, jadi kita perlu fokus, kita boleh bertanyakan soalan, boleh mengadakan interaksi bersama dengan Prof Rektor. Dan perkara ini juga boleh kita kata take note lah kepada mahasiswa sekalian, bukan sahaja di dalam sesi ini, juga untuk sesi-sesi yang akan datang. Walau bagaimanapun, syabas dan tahniah diucapkan kepada para mahasiswa yang telah memberikan kita kata two ways communication bersama dengan Prof Rektor kita. Baik, hadirin sekalian, kita sudah tiba di penghujung sesi bicara Rektor. Kami Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak sesi 2020-2021 serta Barisan PMDS ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Surveyor Dr. Mak Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak, barisan staf UiTM Cawangan Perak yang telah terlibat di sebalik tabir, dan semua mahasiswa baharu yang sudi hadir serta semua yang telah menjayakan sesi taklimat pada petang ini secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai peringatan kepada mahasiswa baharu, diminta untuk bersedia bagi sesi seterusnya, iaitu sesi bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak sesi 2020-2021 di platform yang sama, channel YouTube Web TV UiTM Cawangan Perak yang akan bermula pada jam 3.30 petang nanti. Saya Taufik bin Muhammad Hassan, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak sesi 2020-2021 selaku moderator anda pada petang ini akan menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian perintis reformasi pemangkin citra mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.